Assalamualaikum dan selamat petang. Tajuk ceramah pada hari ini adalah dimensi kualiti program dan pengukuran kualiti hospital. Untuk kandungan ceramah ini yang meliputi kualiti perkhidmatan di hospital, dimensi kualiti, program-program kualiti, dimensi dan pengukuran kualiti. Perkenalan, sebagai kakitangan hospital, keutamaan kita dalam memberi rawatan pesakit adalah untuk memastikan supaya pesakit itu mendapat tahap keselamatan yang terbaik, dan kita menyediakan perkhidmatan yang, kalau daripada HCTM, tagline kita menggunakan BFF, Better, Faster, Friendlier, ataupun terbaik, cepat dan lebih mesra. Okay, apakah perkhidmatan kesihatan yang berkualiti? Di sini saya tunjukkan dalam bentuk untuk mudah dipahami, iaitu kita dalam seharian, dalam perkhidmatan kita ini, kita memberi input, iaitu memberi perkhidmatan, dan akan berlakunya proses, dan dalam proses itu kita akan menggunakan standard-standard yang telah ditetapkan dalam rawatan pesakit dan akan menghasilkan output, hasil daripada input dan juga proses. Dan input di sini maksudnya telah menepati pelanggan dalaman dan luaran. Dan dalam perkhidmatan di sini saya letakkan untuk mencapai standard yang mengelakkan double standard, kita menggunakan protokol, kita menggunakan SOP, CPG dan juga CP, dan juga apa-apa garis panduan yang kita guna pakai supaya menghasilkan yang menepati pelanggan dalaman dan luaran. Contohnya, kalau kita kata di sini untuk pakar-pakar perubatan dan juga di klinik-klinik pakar, kita meletakkan satu sasaran. Contohnya, pesakit akan dilihat dalam 90% akan dilihat dalam masa 90 minit di klinik pakar. So itu dan perkhidmatan itu diberikan oleh pakar-pakar dan menggunakan standard-standard yang telah ditetapkan, ya. Dan kita mengukur adakah telah mencapai sasaran tersebut. Tapi sasaran-sasaran ini perlulah diperakui ataupun telah di-endorse oleh pihak pengurusan hospital, daripada pakar-pakar yang terlibat, dan juga daripada pihak kualiti yang sebagai sekretariat yang bertanggungjawab untuk memantau perkhidmatan kesihatan di hospital. Okay, apakah itu kualiti? Kalau menurut Tan Sri Abu Bakar Sulaiman, iaitu bekas Ketua Pengarah Kesihatan pada tahun 1995, seorang yang menyatakan quality, a term that is rich in meaning, difficult to define. For quality to be managed, it must first be understood and defined. So untuk kalau mengikut slide di sini, quality memang kita sukar untuk kita mendefinisikan. Kita nak kata produk ini berkualiti, perkhidmatan ini berkualiti, kita susah nak define. Sehinggalah bila kita tahu menguruskan perkhidmatan tersebut dan kita boleh mendefinisikan perkhidmatan tersebut, dan dengan kata lain kita telah meletakkan tahap kualiti dalam perkhidmatan tersebut. Contohnya macam saya bagi contoh perkhidmatan pakar di klinik, yang mana 90% pesakit yang datang pada hari ini dilihat dalam masa 90 minit. Itu adalah dalam bentuk yang kita boleh definisikan perkhidmatan kesihatan oleh pakar. Dan jadi kita boleh mengatakan bahawa itu adalah satu perkhidmatan yang berkualiti, sebab kita boleh mengukur dan kita akan dapat apakah penghasilannya sekiranya kita menggunakan indikator-indikator tersebut. Itu salah satu contoh. Kita akan tengok lagi contoh-contoh lain selepas ini. Kualiti perkhidmatan yang berkualiti adalah sangat
perlu sebab perkhidmatan-perkhidmatan yang berkualiti ini adalah dianya datang daripada konsep-konsep, dimensi dan pengukuran yang kita gunakan. Dan semua ini adalah datang daripada kajian-kajian yang lepas, evidence based yang diterbitkan dalam buku-buku, dalam jurnal yang lebih berkonsepkan ilmiah, lebih bersifat akademik, seperti yang saya bagi tahu contoh tadi 90 minit pesakit dilihat oleh pakar sebanyak 90%. Ini adalah rujukan yang berdasarkan bukti-bukti yang mengatakan bahawa pakar kita boleh melihat kes-kes di luar sana dalam masa 90 minit untuk 90%. Itu contoh dia. Program-program kualiti yang dibentuk berdasarkan konsep dimensi kualiti menjadi lebih fokus dan tepat. So kita banyak program-program kualiti di hospital kita kan, program MSQA, program ISO, MSQA yang kita tengah dalam perancangan untuk mendapatkan akreditasi, program 5S, dan kita ada juga baby friendly. Semua program-program ini adalah mempunyai pengukuran tertentu supaya kita nak memastikan bahawa program kita buat ini penghasilannya adalah lebih cekap pada kaki tangannya, ya, dan juga lebih cost efektif, tidak berlakunya satu pembaziran. Sebab tu saya bercakap hari ini adalah tentang dimensi. Kita lihat nanti apakah yang dimaksudkan dimensi kualiti. Dan program-program penambahbaikan kualiti yang dikenalpasti dengan tepat, dapat dikenalpasti dengan tepat dan merujuk pada pencapaian pengukuran indikator. Sama ada kita ni boleh meneruskan ataupun menambah baik program-program yang kita ada adalah dengan kita meletakkan indikator di situ dan kita mengukur dan kita memantau. Okay, saya rasa kita semua sangat-sangat familiar dengan gambar ini, House of Quality. Ini adalah hasil daripada pengurusan tertinggi daripada pihak UKM, bekas VC kita yang telah berpindah ke UM. Okey, saya sangat begitu impress dengan House of Quality yang telah dibentuk kan. Sebab kalau kita tengok di sini House Quality merujuk kepada apakah plan-plan perancangan kita dan diletak di situ dalam tempoh dalam 2019 hingga 2021. Ini adalah struktur yang telah dibentuk bagaimana untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh UKM. Dan untuk meningkatkan output berkualiti dan berimpak, ada 5 teras di sini. Ada 5 teras. So teras 1, teras 2, teras 3, teras 4 dan 5. Dan dia nampak pendidikan, akademik, antarabangsa, bakat, kewangan. Dan setiap daripada teras ini ada strategi-strategi yang telah diletakkan di situ bagaimanakah untuk mencapai teras. Sebab memandangkan isu KM kita ini adalah akademik, satu pusat pengajian institusi, dan jadi plan strategi ini adalah lebih menyurus kepada akademik. Tapi I'm sure that saya pasti semua trust ini adalah boleh diguna dalam bagaimana kita nak bentuk House of Quality di hospital. Okay. Dalam UKM telah meletakkan perkataan kami, I, iaitu yang merujuk kepada K, keserakanan, A, accountability, M, merit, I, inovasi, dan satu lagi I, dan integrity. Saya merujuk kepada plan strategi UKM 2019 hingga 2021. So, ini merupakan nilai, tagline nilai yang diletakkan untuk UKM mencapai perkhidmatan yang berkualiti, menghasilkan produk yang berkualiti. So, saya menggunakan 2 perkataan dalam nilai ini, iaitu accountability dan integrity, yang merupakan untuk kita membentuk House of Quality di hospital. Sebab untuk yang
Nilai-nilai lain itu memang perlu, tapi bila merujuk kepada pencapaian perkhidmatan berkualiti di hospital, saya mengambil accountability dan integrity. Accountability yang bermaksud, accountability ini dia lebih berat daripada tanggungjawab. Maksud tanggungjawab. So, accountability maksudnya bertanggungjawab dan telus menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti. Tidak double standard. Okay, yang telus. Itu yang perkataan yang itu yang saya letakkan dalam struktur yang awal tu, gambar yang awal tu adalah standard. Kita nak mengelakkan double standard. Satu yang telus, menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti. Dan integrity, melaksanakan tanggungjawab untuk kepentingan awam dan pesakit, berlandaskan prinsip, moral, beretika dan undang-undang. So kita ada nilai integriti dalam perkhidmatan kita. Melaksanakan accountability yang diberikan kepada kita tu, accountability yang diberikan kepada kita, kita jalankan dengan penuh integriti, penuh integriti, dengan ikhlas, dengan adanya etika-etika dan juga undang-undang, dan sekiranya kita melihat kepada perkataan SOP, Standard Operating Procedure, protokol, garis panduan, itu adalah yang kita gunakan untuk kita mencapai perkhidmatan yang berkualiti dengan berlandaskan accountability dan integrity. Menggunakan nilai-nilai ini. Okey. Kita bergerak untuk mengetahui apakah itu dimensi. Apakah maksud dimensi dalam perkhidmatan? Dimensi itu adalah spektrum. Dia adalah spektrum yang pengukuran yang meliputi beberapa perkara, komponen yang penting yang merujuk kepada perkhidmatan. Sekiranya kita ada satu contoh perkhidmatan itu, apakah yang kita melihat spektrumnya? Dan itu adalah dimensi. Dan setiap dimensi ini kita dapat memberikan maklumat yang lebih lengkap sekiranya setiap dimensi itu dihuraikan dalam bentuk item ataupun ciri-ciri. Dan sekiranya kita meletakkan dimensi, contohnya dimensi cekap. Sebab mungkin kita tidak jelas apakah dimaksudkan dengan cekap. Jadi untuk lebih jelas, kita letakkan lagi 2-3 perkara. Contoh macam kita kata efficiency sini. Apakah satu kita menguraikan apa yang dimaksudkan tentang cekap. Satu, melaksanakan skop kerja hakiki yang mengikut standard yang dijalankan. Yang kedua, telah menggunakan peruntukan yang diberikan semaksimum. Sebab kalau, dan yang ketiganya, kita merujuk kepada penghasilan. Dengan input yang maksimum telah menghasilkan satu output yang maksimum juga. Jadi tidak berlakunya pembaziran. Kecekapan ni, contohnya saya bagi tahu tadi, dimensi kecekapan ni dia lebih merujuk kepada kita mengurangkan pembaziran dan meningkatkan produk, meningkatkan output. Kita ini mungkin agak kurang jelas, kita boleh melihat contoh dalam slide berikut. Kenapa pentingnya kita memahami dimensi dan kita menggunakan dimensi dalam pengukuran kualiti? Untuk pengukuran perkhidmatan supaya ianya mencapai matlamat, kita ada matlamat dan kita ada objektif dalam perkhidmatan. Ianya supaya ianya lebih sistematik, kita mengguna dimensi tersebut ataupun kita menggunakan kandungan dalam satu-satu macam protokol tadi, SOP tadi, dan sebab ini adalah mengukur dimensi kecekapan contohnya tadi, supaya ia lebih bersistematik sebab diguna pakai untuk semua orang,
lebih yakin dengan perkhidmatan. Kita yakin sekiranya orang bertanya balik tentang perkhidmatan ini, kita boleh memberikan, merujuk kepada apa yang telah kita berpandu kepada SOP ataupun protokol yang telah kita gunakan, dan ada sasaran-sasaran yang telah kita tetapkan, dan kita lebih yakin dengan perkhidmatan kita. Daripada situ juga kita boleh mengenal pasti kelebihan dan juga kekurangan setiap dimensi. Biasanya kita mengukur dimensi itu, contoh macam kita bagi tahu kecakapan tadi, dan kita boleh mengenal pasti kita ada kelebihan dalam dimensi ini, dan mungkin kita tidak meletakkan tidak memfokuskan dimensi tersebut, contoh dimensi kecakapan, itu yang menyebabkan berlakunya medical error, kelalaian, pembaziran dari segi penggunaan wang ringgit, tapi sebabkan kita tidak mengukur output yang kita tidak mengukur input yang kita jalankan, sebab kita tidak mengukur dimensi kecakapan tersebut. Dan perancangan kita berdasarkan pembuktian dimensi, dan apa yang kita buat katalah kita untuk mohon pada tahun depan, bajet ataupun sumber manusia, dan kita boleh merujuk kepada dimensi-dimensi yang telah kita ada sebagai pembukti untuk kita buat perancangan untuk masa depan. Okay, di sini saya merujuk kepada 6 dimensi kualiti dalam perkhidmatan di hospital, merujuk kepada donor obedience, Aberdeen's donor obedience. This is kalau dalam konteks fathers of quality, dan saya boleh menyatakan di sini Aberdeen's donor obedience adalah founder kualiti kesihatan, fathers of quality, dan saya merujuk kepada dimensi-dimensi yang telah dibentuk oleh beliau, dan beliau telah terbitkan dalam beberapa jurnal, dan saya merujuk kepada jurnal-jurnal tersebut. Dan pertamanya adalah dimensi dan kualiti perkhidmatan ni, pertama mesti selamat. Okey, selamat, efektif, berpaksikan pesakit, ketepatan masa, efisien dan saksama. Apakah makna ke-6 dimensi ini dalam kualiti perkhidmatan? Apakah maksud selamat? Itu yang pertama sekali yang saya maklumkan pada slide saya yang pertama tadi, iaitu pemberian kesihatan kita dalam rawatan pesakit, paling penting keselamatan pesakit. Elakkan kecederaan daripada pesakit. Kecederaan di sini mungkin merangkumi luaslah, kecederaan dalam bentuk fizikal ataupun mungkin dalam bentuk yang tidak fizikal, contoh tapi dengan kata lain, kita meletakkan yang utamanya adalah dimensi kita dalam perawatan pesakit itu adalah selamat. Yang kedua, efektif. Rawatan yang diberikan itu adalah efektif. Sebab saya pasti untuk di kalangan jururawat, kita melaksanakan, contohnya kalau pemberian ubat, pemberian rawatan, semua itu adalah datang daripada arahan daripada pakar. Jadi pakar itu perlu pastikan supaya rawatan yang diberikan, ubat-ubat yang diberikan itu ada efektif. Kiranya untuk membuat operation juga, ini adalah satu rawatan yang terbaik untuk pesakit. Memberi perkhidmatan berdasarkan pengetahuan saintifik, yang mana ubat-ubatan itu telah dibuat percubaan, clinical trial lah, trial clinical, yang mana ubat itu efektif untuk mengurangkan kesakitan. Contoh macam kita ambil contoh macam Panadol. Dilakukan kajian berapakah dos yang boleh memberikan kesan, efikasinya untuk mengurangkan demam, contohnya mengurangkan demam. Jadi telah dijalankan, ada evidence di situ. Sekiranya dos melepasi daripada yang tetapkan, dia akan menjadi keracunan. Jadi dalam ujian-ujian yang dilakukan tu, dia akan membentuk curve. Sekiranya
kurang daripada 500 miligram lah contohnya, ataupun untuk kita dalam 1000 miligram kan tu tablet tu, sekiranya kurang, dia tidak efikasinya rendah. Tapi sekiranya dia diberi dalam konteks yang jumlah dos yang betul, dia akan memberikan kesan iaitu boleh mengurangkan demam. Tapi sekiranya lebih, dia akan menyebabkan satu bahaya kepada pesakit yang dan kesan sampingan kepada pesakit sebab dia telah boleh menyebabkan keracunan. So contohnya macam sekarang lah kita sedang untuk mendapatkan apakah vaksin untuk COVID-19. Itu beberapa trial, beberapa percubaan telah dibuat untuk memastikan bahawa vaksin tersebut tidak memberikan harmful, tidak memberikan kesan sampingan yang mudarat yang boleh menyebabkan kematian contohnya kepada penerima. Sebab kita tahu vaksin ini dia dimasukkan dalam badan seseorang untuk pencegahan. Sebab vaksin bukan untuk rawatan, vaksin adalah untuk pencegahan. Sebab tu kita ada vaksin-vaksin yang kita berikan kepada anak-anak sehingga umur 18 tahun untuk mengelakkan mendapat TB, mengelak untuk dapat chickenpox, mendapat measles, rubella dan semuanya yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Efektif dan berpaksikan pesakit. Sebab tu kita kena ada integriti, kita kena ada tanggungjawab supaya pemberian kesihatan kita ini berpaksikan pesakit nak memberikan tahu kepada pesakit rawatan mana yang terbaik untuk dia. Dan dia boleh membuat pilihan. Kita boleh memberi pilihan A atau B. Sekiranya dia tidak ada pesakit, contohnya pesakit kanser kita maklumkan. Ini adalah rawatannya. Tapi sekiranya tidak buat rawatan, apa akan berlaku? Kita maklumkan dan dia akan membuat pilihan yang mana yang terbaik berdasarkan daripada apa yang telah diberikan kepada sakit dengan integriti kita tu, dengan accountability kita, memaklumkan dengan secara ikhlas apakah rawatan dan apakah kesan-kesan sampingan berdasarkan penelitian yang saintifik. Ketepasan masa, mengurangkan masa menunggu. Contohnya macam kita kata tadilah, masa menunggu dalam dimensi ini dalam bentuk menepati masa supaya tidak berlakunya kelewatan dalam rawatan, kelewatan untuk mendapatkan ujian-ujian. Mesti ada ketepatan masa. Yang maksudnya di sini mungkin kita agak kurang untuk patuh kepada ketepatan masa. Ini yang akan satunya mungkin merujuk kepada kita kekurangan kepakaran, kekurangan peralatan. Tapi apakah yang kita boleh laksanakan supaya kita mencapai yang terbaik untuk dimensi ketepatan masa. Efisien iaitu kompeten dan elakkan pembaziran, iaitu pakar-pakar kita dan juga doktor-doktor dan juga nurses kita adalah kompeten dan tidak menggunakan pembaziran, tidak melakukan ujian-ujian yang tidak perlu, tidak mengulang ujian-ujian yang untuk dilakukan kepada pesakit, tidak memberi rawatan yang berlebihan, yang mana mungkin tidak diperlukan oleh pesakit. Supaya lebih efisien dan kesaksamaan. Perkhidmatan kesihatan yang adil saksama, adil untuk semua. Maksudnya tidak kira dia datang daripada latar belakang yang pendidikan tinggi, keluarga pada pendapatan yang rendah ataupun pendapatan yang tinggi, ini perlu diberi secara adil. Ini dah 6 dimensi yang sepatutnya ada dalam perkhidmatan kesihatan dan kita boleh untuk menambah baik ataupun untuk menguji sama ada kita telah memenuhi dimensi kualiti ini, dan pengukuranlah itu yang terbaiknya untuk mengukur pencapaian dimensi kita. Ini contoh, salah satu contoh yang saya berikan. Contohnya sini macam membudayakan keselamatan pesakit. Dalam membudayakan keselamatan pesakit pun ada dimensi-dimensinya. Inilah saya maksudkan. Dimensi contohnya lah hospital management support for patient safety. Contoh di sinilah dimensinya. So dalam dimensi kat sini, ini adalah definisi untuk dimensi tersebut. Maksud saya, untuk membudayakan keselamatan pesakit, ada 5 dimensi di sini.
Yang kedua adalah supervisor, manager or clinical leader support for patient safety, communication about error, teamwork, respond to error. So untuk mencapai budaya keselamatan pesakit, ini ada dimensinya, contohnya. Macam saya tadi bagi tahu kata untuk mencapai tahap kualiti perkhidmatan yang terbaik, ada 6 dimensi tadi kan. Ada selamat, pastikan pesakit, cekap, efektif. Itu adalah dimensi. Ini contoh adalah dimensi untuk membudayakan keselamatan pesakit. Ada dimensi dia juga. Okay, itu mengenai dimensi. Kita lihat kepada program kualiti di hospital. Ini saya pinjam slide ni daripada Jabatan Kualiti. Ini adalah merupakan program-program kualiti di hospital. Kita ada ISO, kita persediaan ISO, akreditasi makmal, amalan 5S, kumpulan KIK, hospital akan bayi, mortality dan morbidity, keselamatan pesakit, dan yang sekarang tengah usahakan adalah MSQH, Malaysian Safety Quality in Healthcare. So saya kumpulkan di sini dimensi kualiti dan program kualiti. So dimensi seperti yang kita senaraikan tadi kan, dan sini adalah program. Jadi untuk setiap program ini, adakah kita telah address tentang dimensi-dimensi yang kita senaraikan? Mungkin tak semuanya kita senaraikan, tapi saya pasti untuk ISO kita perlu address ke semua dimensi. Sebab ini adalah melihat kepada bagaimanakah kita mengendalikan pengurusan di hospital, sebab ISO ni juga lebih kepada dokumentasi dan agak kurang sikit tentang untuk memantau tentang perkhidmatan klinikal. Dan akreditasi makmal, apakah address, apakah dimensi-dimensi yang diambil berat, dititik beratkan. Amalan 5S, kumpulan KIK, hospital akan bayi, mortality dan morbidity, keselamatan pesakit, dan MSQH. Kalau kita tengok di sini, MSQH tunjang utama dimensi yang dilihat adalah selamat. Tapi yang lain-lain juga adalah telah diaddresskan, telah diberi keutamaan untuk semua dimensi ini dalam MSQH akreditasi. MSQH ini adalah merupakan satu akreditasi yang terbaik pada saya, yang kita boleh mengukur perkhidmatan, tahap perkhidmatan kualiti kita dan merujuk kepada dimensi-dimensi yang saya rujuk di sini. Ini adalah dimensi kualiti dan pengukuran, contohnya di sini. Okey, kalau kita merujuk kepada matriks prestasi HCTM, so, kita ada balance scorecard. Balance scorecard ini adalah merujuk kepada section manakah di dalam satu hospital itu merujuk kepada perkhidmatan dia. Kalau kita di sini, kita pegang kepada pelanggan, pegang kepada kewangan, operasi dan sumber manusia. Dan kita mengatakan bahawa dengan adanya 4 balance scorecard ini, section ini, bahagian ini yang kita fokuskan, itu merupakan tunjang kepada penghasilan prestasi yang terbaik di hospital. Dan setiap balance scorecard ini ada pengukuran-pengukurannya. Dan kita melihat di sini satu pengukuran yang sangat baik, satu indikator-indikator yang sangat baik, dan adanya sasaran yang kita tetapkan supaya adanya indikator dan adanya sasaran. Merujuk pada tajuk kita hari inilah kan, perkhidmatan berkualiti itu merujuk kepada dimensi, program dan juga pengukuran. So pengukuran di sini, ini adalah pengukuran. Contohnya kepuasan pelanggan. Sasaran kita supaya mendapat lebih 85%. Itu sasaran kita tahunan. Dan sekiranya kurang daripada 85%, kan, kenapa kita tidak mencapai?
Dan untuk kita melihat kepada semua sasaran ini, apakah yang kita tidak mencapai, mungkin kita boleh merujuk kepada dimensi-dimensi kualiti. Dimensi selamat, efektif, berpaksikan pesakit, bertepatan masa, efisien dan kesaksamaan. Dan kita merujuk kepada dimensi-dimensi ini supaya ianya menjadi satu panduan kepada kita untuk kita mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan lebih baik. Dan sekiranya kita tidak mencapai, mungkin kita tidak meletakkan ciri-ciri tersebut ataupun dimensi-dimensi tersebut dalam perkhidmatan kita. Jadi ini merupakan satu metrik pengurusan prestasi yang sangat baik, yang kita boleh guna pakai untuk mengukur prestasi hospital. Tengok pula pada MSQH yang kita sedang berusaha untuk mendapatkannya, ya. InsyaAllah kalau kita boleh dapatkan tahun depan, insyaAllah pada Jun 2021. So kalau MSQH, apakah dimensinya? Dimensi yang diadres di sini adalah juga safety, competency, patient-centered, appropriateness, effective, efficiency, accessibility. So, dia merujuk kepada 7 dimensi di sini. Dimensi di sini yang merupakan satu tanggungjawab kita sebagai medical staff dan perlu melihat kepada penambahbaikan dalam untuk mencapai dimensi-dimensi ini melalui juga program-program kualiti yang lain. Tapi sekiranya merujuk kepada MSQH, dia merujuk kepada 7 dimensi di sini, yang mana di 7 dimensi-dimensi ini untuk mencapainya perlulah dia mendapat sokongan yang kuat daripada pengurusan, leadership, perlu dapatkan leadership yang terbaiklah di pengurusan, di pelbagai perubatan, ya. Dan organisasi yang membudayakan dan ada values, ada nilai, yang saya ada mention tadi, ada integritinya, ada accountability-nya, dan program-program ini dengan ini dapat meningkatkan kualiti, dan lebih kepada kita fokus kepada pesakit dan fokus kepada proses yang saya rujuk tadi, yang mana proses itulah yang kita paling penting untuk memastikan supaya dia ada guideline, ada garis, ada SOP, ada protokol yang digunakan supaya ianya standard dalam perkhidmatan kita untuk menyokong dimensi-dimensi kita. Okey. Di sini saya cuba gambarkan, ya. Ini adalah hasil daripada compilation, untuk saya jadikan, saya adopt lah daripada apa yang telah dibentuk oleh pengurusan tertinggi UKM. Dia ada House of UKM, House of Quality UKM, dan saya modify, saya masukkan di sini menggunakan model tersebut, ya. House of Quality in Hospitals. Dan di sana dia ada 5 trust, dia pakai trust, dan saya di sini saya letakkan dimensi kualiti, iaitu ada 6 dimensi yang kita bincangkan tadi: selamat, efektif, berpaksikan pesakit, efisien, kesaksamaan dan bertepatan masa. Dan saya letakkan di sini, ya, yang mana ini adalah merupakan satu program-program yang perlu kita laksanakan untuk kita mencapaikan dimensi yang kita telah senaraikan, ya, yang mana dia sebagai dimensi ini sebagai umbrella untuk kita melaksanakan program, dan program-program ini merujuk balik kepada dimensi tadi. Contoh macam kita dah senaraikan, kita ada ISO, kita ada QA, kita ada keselamatan pesakit, mobility, mortality, program 5S, hospital raya dan juga MSQH.
Dan program-program ini adalah merupakan program yang untuk meningkatkan kualiti. Dan bila kita bercakap tentang program dan juga bercakap tentang dimensi, dan kita menambah satu lagi iaitu pengukuran kualiti. Dan dalam model ini, kita ada dimensi, kita ada program dan juga kita ada pengukuran kualiti. Untuk kita melihat sama ada kita telah program-program yang selanjutnya adalah adakah telah perlu ditambah baik ataupun telah baik, ya. Dan kita menggunakan audit, pengukuran kualiti itu seperti audit dalam dan juga audit luar. So saya masukkan di sini audit dalam, ya, pengurusan kualiti, ya, adanya survey, ada clinical indicator hospital, adanya metrik hospital yang saya tunjukkan tadi. Dan sekiranya ini adalah audit dalaman. Dan untuk pengukuran audit luaran, katanya ISO, audit ISO, MSQH, akreditasi makmal, radiologi, adanya MQA. MQA ini lebih kepada akademik lah, ya, yang itu program akademik. So pengukuran-pengukuran ini akan memantau sama ada dan juga untuk mengukur adakah kita telah melaksanakan program ini terbaik dan adakah kita menggunakan dimensi kualiti dalam program-program ini supaya tercapai sasaran yang telah kita tetapkan. Ini saya gambarkan dalam bentuk House of Quality in the Hospital. Dan saya rasa kita perlu ada satu struktur supaya kita membantu kita untuk menuju ke arah perkhidmatan yang terbaik, yang untuk penambahbaikan dalam perkhidmatan kita yang lebih berdefinasi. Sekiranya kita kata kita menjalankan ISO, kita menjalankan MSQH, kita menjalankan banyak program itu, kita merujuk kepada apakah dimensinya dan adakah kita telah mencapai dimensi tersebut dan adakah pengukuran juga yang telah kita gunakan itu juga merujuk kepada dimensi kualiti. Sebagai kesimpulan, kefahaman dimensi kualiti dapat mengukurkan program kualiti dan mengukur indikator. Kita perlu memaham dimensi kualiti kita dan supaya kita lebih kepada untuk memantau program kita ini. Dan program pengukuran tahap pencapaian hospital seterusnya meningkatkan kesedaran, pengetahuan sikap dan tindakan dalam amalan kegiatan hospital terhadap kualiti dalam perkhidmatan. Setiap pengukuran kita itu sepatutnya kita telah buat perubahan, ya, untuk bertambah baik atau untuk mengekalkan tahap perkhidmatan kita sekiranya ia telah terbaik, merancang, memantau dan implement intervensi untuk menambahbaikkan dimensi kualiti perkhidmatan di hospital. Sekiranya kita dapati bahawa program-program kita itu tidak sangat merujuk kepada dimensi-dimensi tadi, kita boleh merancang dan kita boleh melaksanakan yang lebih baik. Dan penghasilan impak yang positif daripada perkhidmatan kita ini dapat kita membudayakan perkhidmatan kita dan kita melestarikan, untuk kita melestarikan slogan better, faster, friendlier. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekiranya ada sebarang persoalan, sebarang untuk perbincangan, boleh hubungi saya di email address seperti di slide. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.